Alhamdulillah. Okey, baik. Saya tak ingat Saya ingat saya kita sampai bincang sampai mana ni? Tapi ingat. Tadi kita bincang kat mana? Ada siapa ingat? Minggu lepas kita bincang kat mana? Ada? Saya tak dengar suara saya. B, Ustaz. Ha? Ada isim fi'liyah ya? Satu B. Jumlah. Satu Okey, C. satu B. Satu B Okey, baik. Baik. Kita tengok kepada satu B. So, berkaitan dengan jumlah lah. Okey, minta tolong tutup mic Puan Lino minta tolong tutup mic Okey, terima kasih. Okey, baik. So, 1B. So, kita tahulah dengan perkataan-perkataan yang ada. Sebelum ni kita dah tahu tentang huruf hijaiyah. Lepas tu ada perkataan. Perkataan tu terbagi kepada 3 jenis. Isim, fi'il dan haraf. Dan bila kita susun perkataan tu dengan perkataan makan semut, kita susun untuk jadikan ayat. Ayat tu dipanggil sebagai jumlah. Ayat tu dipanggil sebagai jumlah. Dan pada sudut pembinaan ayat ini, nak bina ayat, nak jadikan dia perkataan, dia ada 2 jenis jumlah. Asas dia ada 2 jenis jumlah. Okey? So, baik. Baik, jumlah tersebut adalah antara jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'iliyah. Baik, jumlah ismiyah ni macam mana? So, kalau kita nak tengok dekat sejumlah ismiyah, setiap perkataan dalam ayat tersebut didahului dengan kata nama. Ni sebab tu yang kita kena tahulah. Kan? Sesuatu ayat, dalam satu ayat yang didahului dengan kata nama. Okey? Sebelum ni kita ini di antara perkara lah. So, kita nak kena kenal lah yang mana satu kata nama. Secara detailnya. Kita nak kena kenal. Okey. Dan dalam sunan perkataan untuk bina ayat, bila ada jumlah ismiyah ni, ada permulaan tu kata nama, itu dipanggil jumlah ismiyah, dan mesti ada 2 benda lagi. Apa dia? Mesti ada khabarnya tak ada. Benda ni kita mubtada dimulakan dalam jumlah ismiyah tersebut. Okey? Tu. Ni mubtada. Okey? Adapun khabar tu adalah, apa dia khabar? Khabar tu adalah cerita tentang mubtada tu. Okey. So, bila kita bincang bila kita nak buat ayat, kita mesti ada cerita tentang sesuatu. Contoh, pen saya patah. Kita nak cerita pasal apa? Pen. Kan? Dia jahat. So, kita nak cerita pasal dia. Okey, dia mesti berkaitan dengan isim. Cerita tu mesti berkaitan dengan isim. Yang kita nak buat ayat tu, kita mesti bercerita tentang dia, mesti isim. Itu dia antara perkara lah. Dia takkan keluar daripada situ lah. Dia mesti cerita tentang isim. Baik. Saya buat contoh dekat sini. Ini sebagai contoh saja. Kan? Yang perempuan pun adalah contoh tersebut. Dekat bawah ni, saya tulis kat sini. Wa Ahmad Ali Talibun hadha masjidun. Jadi, dalam perkataan-perkataan tersebut, so, isim yang pertama tu iaitu huwa. Kan kita ambil perkataan huwa Ahmad. Huwa Ahmad. So, huwa tu adalah mubtada. Dia jenis isim, dia adalah mubtada. So, huwa ni lah, arti apa dia? Dia lah. Artinya lah dia. Ahmad. Ahmad. So, dia adalah Ahmad. Okey.
Atau kita kata boleh je macam-macam lah. Huwa talibun. Macam kat bawah ni kita ambil Aliyun talibun. Ali adalah seorang pelajar. So kita kata huwa talibun. Boleh je. Yang penting kat sini, yang mana mubtada, yang mana khabar. So kita tengok dekat sini, mubtada mesti isim, khabar juga mesti isim. Isim ni, isim khabar pada sudut isim ni apa dia? Cerita tentang mubtada. Okey, baik. Selesai. Okey. So antara bentuk-bentuk kita akan belajarlah apakah perkara yang boleh jadi mubtada, apa benda yang boleh jadi khabar, ya. Dekat sini perempuan akan tengoklah saya letak antaranya huwa, ali, hadza, al-bait, ya. So dekat sini ada beberapa bentuk isim yang boleh jadikan mubtada. Nanti kita akan belajar secara terperinci. So apa arti huwa? Huwa adalah dia lah. Ahmad tu apa dia? Ahmad. Ya. So kalau perempuan tengok dekat sini, bila sebut tadi, huwa, dekat sini antara huwa dan Ahmad ni ada pertengahan kat situ yang kita panggil dalam bahasa Arab tak ada lah. Kan? So dalam bahasa Melayu kita panggil letaklah perkataan adalah ke, ialah ke, merupakan. Ada pulanglah pilih salah satu. Kalau perlu taklah tu huwa talibun, huwa Ahmad, dia adalah Ahmad. Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar. Okey, terulang. Okey. Boleh faham setakat ni? Senyap tu faham lah tu kan? Baik. Kalau tak faham, tanya ya. Kalau tak faham, tanya. Kalau nak dapatkan penjelasan, tanyalah. InsyaAllah saya berilah penjelasan sebaik mungkin. Okey, baik. Seterusnya, ya. So dekat sini perempuan kena hafal lah perkataan talibun. Talibun apa dia? Pelajar. Masjid ni tuan-tuan dah tahu dah, masjidun. Kan? Kabirun ni besar. Kan? Jamilun, al-bait. Al-bait rumah. Kan? Jamilun cantik. Al-ghittu kucing. So hafallah perkataan-perkataan tersebut. So dekat sini mungkin kita boleh nampak lagi. Untuk kita nampakkan, saya mungkin boleh tambahkan sikit lah. Untuk kita nampak sikit. Saya letakkan insert. Insert to the right. To the left. Okay. Tambah lagi satu. To the left. Okay. Okay. Contoh dekat sini. Ya. Okay. Bentar ya. Okay. So ini perkataan jumlah. Saya letakkan jumlah. Jumlah sekian. Jumlah. Ya. Ini dalam jumlah mesti ada mubtada. Mubtada adalah huwa. Kemudian kena ada khabar. Khabarlah Ahmad.
Okay. Macam tu lah. So, begitu juga lah. Aliyun talibun. Ali adalah mubtada'. So, dekat sini kita boleh nampak lah apa benda yang boleh jadi mubtada', apa benda yang boleh jadi khabar. Khabar bentuk dia macam mana. Nak bahasa Arab macam mana. Okay, baik. Hadha tu arti dia ini. Hadha arti dia ini. Masjidun, sebuah masjid. Hadhal masjidu. So dekat sini nanti kita akan belajar lah ni. Ini dipanggil sebagai panggil badal. Itu akan datang lah tu. Lambat lagi lah tu. Kabirun. Ya. So kalau perempuan tengok dekat ayat ni yang saya buat ni. Ya. Perempuan akan tengok dekat sini semua khabar ni semuanya. Ya. Tengok. Kecuali Ahmad tu lah. Lain semua tanwin. Ya. Okay. Lah, itulah cerita dia. So bila kita kata huwa, so ni adalah mubtada' ya. So nampakkan dekat sini, saya warnakan. Okay, home. Saya warnakan orange. Mubtada'. Khabar. Saya warnakan biru. Mubtada' ke biru. Itu warnakan hijau lah. Yes. Yes. Okay. So, ingatlah, perkataan-perkataan ni dia erti dia apa ya. Okay. So, dia kata huwa, dia lah. So, antara kat sini ada tengah-tengah tu lah yang saya katakan tadi, ada campur tu lah. Ya, ingat ni, kaedah ni. Ya. Okay. Baik. So, dekat sini perempuan boleh tahulah yang mana huwa, yang mana perempuan boleh nampak lah perkataan dia tu apa dia. Nanti insyaAllah perincian tu akan bincang lagi. Baik. Ya. So, satu lagi lah jumlah fi'iliyah. Ya. Jumlah fi'iliyah. Jumlah ismiyah apa dia? Mesti ada apa dia? Syarat-syarat dia. Ya. Dia mesti ada mubtada', dia mesti ada khabar. Okey. Isim yang berada di awal jumlah tersebut dinamakan sebagai menentukan dia adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'iliyah. Kalau fi'il
didahulukan dalam ayat tersebut, maka dipanggil sebagai jumlah fi'iliyah. So cuma fi'il ni kena ada apa? Ya. Perhatikan, fi'il kena ada fi'il dan fa'il. Ada dua juga, dua rukun dia. Okey, apa tu jumlah fi'iliyah? Ialah semua perkataan yang dalam sesuatu ayat yang terdapat pada susunan ayat yang diawali dengan kata kerja perbuatan. Ya. Dulu apa tu kata kerja perbuatan? Tengok baliklah dekat atas, kita dah bincang dah. Dekat apa tu kata kerja perbuatan. Ni kita bincang panjang lebar tentang perbuatan. Ada 3 jenis. Ya. Okey. Ingat baliklah. Dan dia mesti ada, bila sebut pasal perbuatan, dia mesti ada ya, masa, pelaku dan makna. Bila berkaitan dengan masa, ya, dia ada masa tu di sudut telah berlaku, atau sedang berlaku, atau akan berlaku. Okey, baik. Itulah yang kita bincang tentang jumlah fi'iliyah. So, jumlah fi'iliyah ni, tengok balik. Dia mesti ada fi'il, dia mesti ada fa'il. Dia mesti isim ni panggil sebagai fa'il. Apa tu fa'il? Pelaku. Tak apalah. Dengar-dengar je dulu pun tak apa bagi yang tak faham. Nanti kita akan nampak ni insyaAllah. Sedikit demi sedikit. Saya rasa ada kalau jika seorang tak faham, disabar, insyaAllah dia akan faham. Okey. Contoh bila kita sebut kat sini, ini contoh jumlah fi'iliyah. So, sahabat, faham ni je dulu. Dia telah pergi. Okey. Dia telah pergi. Atau siapa dia tersebut? Fatimah. Kan? Zahabat Fatimah. So, Fatimah telah pergi. Fatimah telah pergi. So, dekat sini saya boleh letak je Fatimah, perkataan Fatimah dekat sini. Untuk kita nampak. Zahabat Fatimah. Ilal madrasah. Okey. Okey. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Jangan Fatimah lah ni ya. Fa, alif fa. O, dari bawah. Mim, dari atas. Fatimah tu. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Kan? Yakhruju Ahmad minal masjidi. So, kita tengok kat sini. Zahab, mana fi'il, fa'il? Ni. Zahabat Fatimah. Ini fi'ilan fa'il. Okay. So, saya cuba warnakan kat sini. Fi'il. Saya letak kat sini. Satu warna yang boleh kita pilih. Biru. Ini hijau. Ini biru pula lah. Okay. Okay. So, saya warnakan kat sini warna hijau. Tak tahu boleh nampak ke tak nanti kan. Apa saya buat macam ni. Okay, so undo. So, saya tukarkan warna hijau. So,
So, Fatimah warna biru. Puan-puan boleh nampak lah. Yang mana fi'il, yang mana fa'il. Warna biru. Dia tak boleh nampak. Saya pakai biru ni Okay. So, kita masukkanlah fi'il. Masukkan dia. Macam. Okay. Fa'il. Begitu. Biru. Okay. Okay. Begitu juga. Kita yakhruju. Ini semua fi'il lah. Ini fi'il. Tukar warna dulu. Jauh. Yashrabu ni fi'il. Oh, kita nanti nak tahulah macam mana fi'il ni, pembentukan fi'il ni, macam mana dia dibentuk. Ya. Ini semua adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan dia adalah fi'il. Kenalan saja dahulu insyaAllah. So, dalam bahasa Melayu, yang saya garis itulah. Yang saya garis itulah fi'il. Okay. Saya garis itu adalah fi'il. Okay. So, fa'il dia kat sini. Kita tengok pula fa'il dia. Pelaku dia. Kalau tak ada pelaku, nama pelaku, ya. InsyaAllah kita akan bincangkan, itu adalah dhamir. Ini tak ada. Okay. Okay. So, telah pergi, apa dia? Zahabat tu telah pergi. Yakhruju tu sedang keluar. Yashrabu tu sedang minum. Udkhul masuklah. Qara'a telah membaca. Tadrusu belajar. Belajar. Sedang belajar lah. Bahasa Melayu kita sedang lah. Kan? Sedang belajar. Di universiti. Ini adalah perbuatan. Okey. Dah selesai. So, ada yang keliru? Boleh faham? Yang penting kita faham dalam bahasa Melayu itu dulu. Cuma bentuk-bentuk bahasa Arab ni kita akan perincikan akan datang. Fahamkan bahasa Melayu? Telah pergi, sedang keluar. So, dah ada masa kan? Ada masa, okey. Jadi, yang penting dalam bahasa Arab, bila dia fi'il, dalam jumlah fi'il, dia tengok dekat sini. Yang hijau ni semua fi'il, kan? Semuanya berada di awal. Kan? Jadi kalau kita tengok Al-Quran Karim, kita akan jumpa perkara yang serupa lah dalam masalah tu. Okey. Baik. So yang penting kat sini kita nak tahulah yang mana satu fi'il. Ni nama orang ni kita tahu. Kucing ni nanti insyaAllah kita akan belajar lah. Nama orang ni kita tahu Ibrahim Zainab ni semua. Baik, selesai. Okey, kita masuk. Dekat sinilah kita punya kunci lah. Kunci pembelajaran. So macam haraf, kita tahu dia ada 3 perkataan. So kita nak bina ayat, kita kena ada tiga-tiga tu lah. Kita kena haraf, kita kena isim, kita kena fi'il. Kemudian bila kita faham tentang jumlah,
kita bolehlah buat ayat tu, nak susun perkataan tu jadikan ayat. Baik. So, masing-masing ada pelajaran 1C, kertas kerja 1C, semua orang ada? Ya, semua Ada. Okey, baik. Kalau semua ada, insyaAllah saya akan beritahu tentang macam mana nak buat kata 1C ni. Apa benda pelajaran 1C. Ya. So, pelajaran 1A nak kenalkan kita tentang perkataan. Pelajaran 1B, macam saya kata, kalau adakah orang tu ada banyak perkataan? Saya tanya dulu. Kalau orang tu ada banyak perkataan, boleh tak dia buat ayat? Saya buat contoh. Kan? Buku, pensel, kotak, beg, daripada, kan? So, kalau misal kata banyak perkataan, kalau perkataan tu tidak disusun dengan betul, orang takkan faham walaupun dia banyak perkataan. Jadi, sebab itulah, kalau kita ada perkataan, kita susun, kita nak tengok, ya, kita nak tengok ada apa ni, nak jadikan di jumlah, nak jadikan di ayat, kita kena tengok kepada jumlah yang kita bincangkan tadi. So, kena ada jumlah. Okey, ni jumlah fi'ili. Kita nak sebut pasal perbuatan. Kan, nak cerita pasal perbuatan kepada terhadap sesuatu. Okay, atau kita nak cerita pasal tentang sesuatu. Perbuatan terhadap sesuatu, atau kita nak cerita tentang sesuatu. Baik. So, itulah fungsi untuk kita memahami kenapa kena belajar tentang jumlah. Ya, tentang ayat. Baik. So, pelajaran sini pula nak bagi tahu kepada kita, so macam mana nak perkataan tu asal bentuk dia macam mana. Saya buat contoh. Kan? So, kata saya sebut dekat sini, pelajaran ini untuk kita mengetahui bagaimana setiap perkataan terbentuk dan berubah. Ya? So, macam mana perkataan tu dibentuk dan macam mana dia boleh berubah. Saya buat contoh. Macam bahasa kita boleh kata curi. Ya? Boleh berubah kepada apa? Mencuri. Boleh berubah kepada apa? Pencuri. Boleh berubah kepada apa? Kecurian. Okay. So, ini. Okay, kita tengok dekat sini. So, apa lagi boleh berubah? Okay, saya kasih contoh. Okay. Oh, itu. So, ada perkataan pula yang tak boleh berubah. Kan? Okay. Contoh. Apa dia? Kita kata meja bahasa kita. Boleh tak berubah? Okay. Meja ke? Kerusi ke? Dan lain-lain lah. Apa-apa lagi lah yang perlu. Okay. Jadi, kita kena faham dulu. So, apa dia asal kata? Kita nak tahu. Macam perkataan-perkataan kecurian. Apa asal kata? Kita tahu curi lah. Pencuri. Asal kata curi lah. Kan? So, banyak juga contoh-contoh yang lain kan? So, kita fahamlah dekat situ bahawa ada perkataan yang boleh berubah, ada perkataan yang tak boleh berubah. Begitu juga dengan bahasa Arab lah. Kan? Bahasa Arab ada perkataan yang boleh berubah, ada perkataan yang tak boleh berubah. Ya? Ini di antara perkara. Baik. So, yang tak boleh berubah tu memang kita kena hafal lah, tak ada cara lain. Ya, tak boleh berubah. Tak punya asal kata dia tak boleh berubah. Tapi ada perkataan yang boleh berubah tu kita kena tahu kaedah. Yang ini kena tahu kaedah. Ini yang kita nak pelajari dalam pelajaran ni. Ya. Ini di antara perkara lah yang kita kena pelajari. Ya. Baik. Setelah kita faham itu, ya, tentang 1C ni, so ada dua jenis benda lah. Ada jenis perkataan yang ada yang boleh berubah, tak boleh berubah.
So antara perkataan yang tak boleh berubah apa dia dalam bahasa Arab, satu perkara yang tak boleh berubah apa dia, kita tengok dekat situ, ialah haraf jar. Haraf. Yang kita belajar sebelum ni haraf, dia tak boleh berubah ni. Dia tak boleh berubah tapi boleh ditambah. Nantilah dia macam terikat macam itulah. Kan? Ni. Okay. Puan-puan boleh tengoklah dalam ayat ni, ayat Al-Quran, benda-benda ni semua sebiji-sebiji. Kan? Ni. Tapi nanti kan adalah perkataan yang macam kita kata bismillah, dia bersambung. Itu insya-Allah kita akan pelajari. Baik. Pasal kata, kembali kepada pasal kata. Sudah faham tak? Ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Okay? Baik. Macam mana kita nak cari asal kata ni? Kan? Ini penting. Ya. Macam mana nak cari asal kata? Ya. So, kita nak tahu asal kata tu, kita kena buka kamus. Sebab tu, kita semua kena ada kamus ni. Okay, saya tunjuk kat sini insyaAllah. Apa kamus dia? Ya, ni kamus saya. Tak tahu perempuan nampak gambar saya ke tak? Ya. Nampak gambar kamus ni tak? Terbalik Ni dipanggil sebagai kamus. Ya. Kalau sesiapa yang nak beli, boleh beli online lah. Kan? Sebab sekarang ni pun dah mudah. Sekarang cara orang semua dah beli secara online dah. Dan mungkin itu di antara natijah atau kesan daripada PKP itu hari kan. Orang semua sebut kat online dah. Jadi baik. Ya. So, itu di antara perkara yang perlu kita semua berikan perhatian. Yep. Gambar kamus tadi. Tunjuk lagi sekali. Nanti saya hantar dalam grup. Boleh? Okey. Ustaz. Okey. Okey. Okey, baik. Ya, nanti saya hantarkan dalam grup supaya saya ambil gambar sekarang. Saya boleh hantar dalam grup. Nanti perempuan boleh tengok lah. Ya. Saya ambil gambar sekarang ya. Okey, dah hantar. Okey. Ini kamus asas lah yang kita nak tahu, nak dapatkan ya. Nak dapatkan. Sebentar ya. Sebentar, sekejap. Ya Allah. No wonder. Okey, baik. Kita kembali kepada perbincangan kita. Okay. So, bila kita ada kamus nanti, semua orang ada kamus sekarang? Tak ada Siapa yang tak ada? Ramai tak ada? Ada Ustaz, tapi berlainan. Kalau berlainan dia akan bermasalah lah. Sebab bila saya sebut nanti, saya sebut muka surat ni atau kita kata ni, sebab tu kalau boleh biar beli yang standard, sebab tu saya bagi dalam grup supaya kita dapat yang serupa. Jadi bila kita cari perkataan tu, kita jumpa. Contoh. Kan? Okey. Okey, kita buat comparison Siapa-siapa ada kamus lain daripada selain yang saya kata ni. Okey. Okey, cuba cari perkataan katabah.
Cuba cari. Okey, kalau siapa yang ada kamus ni, saya beritahu muka surat berapa. Okey, kataba. Okey. Sebab tu saya nak kita semua ada yang serupa supaya mudah. So, buka muka surat 336. 336. Siapa kamus dengan saya, serupa dengan saya, muka surat 336. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Dia akan beritahu dekat situ, kataba erti dia lah menulis. So, dekat sini dalam kertas kerja ni, perempuan akan jumpa juga kataba arti dia menulis. Okey, perkataan syariba. Ya, boleh cari dalam kamus, syariba arti dia minum. Saya tak nak paksa sesiapa untuk beli kamus ni sebab saya pun tak ada untung apa-apa untuk beli kamus ni. Tujuan kita beli kamus ni untuk belajar. Ya, satu pembelajaran yang standard lah. Ya. Supaya kita dapat tengok, cari perkataan itu dengan mudah dengan bantuan yang saya berikan. Jadi kalau kita pakai semua kamus yang berbeza-beza, saya tak tahu kamus kita dirujuk macam mana, cara dia macam mana. Baik. Kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak tahu satu perkataan itu asal kata? Okay. Asal kata, dia mesti ada 3 huruf. Macam inilah, kataba. Inilah asal kata. Apa 3 huruf dia? Kaf, taba. Kedua syarat dia, huruf pertama dan huruf ketiga mesti baris fathah. Tengok, kaf dia baris fathah. Ya. Ba dia baris fathah. Huruf pertama dan huruf ketiga. Ni huruf pertama, ni huruf kedua dan ketiga. Kan? Okay. So, huruf kedua dia berbaris. Sukun tidak termasuk. So, huruf kedua dia tengok yang kuning ni. Ya, kedua-duanya berbaris. Tak kisahlah, kadang-kadang dia boleh baris bawah, kadang-kadang dia boleh baris atas, itu bergantung dekat kamus. Kamus akan beritahu kita dia baris apa. Baik. Ini antara jenis perkataan kita kena faham. Apa itu asal kata? Macam mana nak cari asal kata? Macam mana nak cari asal kata? Okey. So, selalunya asal kata ni, kita akan jumpa dia dalam satu perkara, dia dalam kamus kita ni, standard kamus kita ni, dia akan berada dalam kurungan. Dia akan berada dalam kurungan. Contoh, tunjukkan macam perkataan tadi, perkataan apa tadi? Kataba saya kata. Okey. Kita akan jumpa dalam kurungan. Kemudian dia akan tulis ka ta ta ba. Okey, kataba. Situ bukan sebab apa tadi kita sebut? Kaf ta. Okey, muka surat 336. So, kemudian dia sengkang macam ni. Dan buat yak tubuh. Ustaz, kejap. Yep. Dia 3 huruf. Huruf pertama mesti baris atas, huruf ketiga pun baris atas. Huruf yang tengah-tengah tu dia sama ada atas atau bawah kan? Atas, bawah atau depan? Okey. Okey. Tengok dekat sini. Ya. Ta. Pan. Ba. Okey. Kemudian ada lagi perkataan. So, yang kita beri perhatian hanyalah 2 yang depan ni. As long di dalam kurungan. Okey, inilah. Begitu juga dengan syariba. Saya tunjuk contoh nanti lepas ni kita tengok syariba. Syariba macam mana? Kita tengok pula nanti. Buat sini. Terusnya. 18. Okey. Kemudian dia bagi kita lah makna dia kan. Dia bagi kita makna dia. Kemudian dia kata ialah. Kemudian dekat situ. Nanti adalah. Dia tulis kataba Alkitab kan. Kataba. Lepas tu dia letak kat luar tu. Perkataan tu Alkitab. Tu tak payah hirau lah tu. Saya tulis dulu. Alkitab.
Contoh, Alkitab ni arti dia buku. Kan? Sebab itu, dia beritahu kat kita tentang menulis buku. Alkitabah. Okay. 336 tadi kan? Menulis kitab. Okay. So, menulis kitab. So, arti dia adalah bukan perkataan Alkitab tu menulis. Kan? Alkitab tu menulis kitab lah. So, arti dia adalah dalam bahasa Melayu, arti dia adalah menulis. Okay. Kita ambil contoh yang lain. Kan? Calibri. Ambil 14. Okay. Okay. Saya guna kaedah yang serupa juga. So, kita cari perkataan atas tu adalah syaribah. Perkataan atas tu adalah syaribah. So, syaribah. Yashrabu. So, dekat mana perkataan syaribah ni? Tengok. Muka surat 163. 163. Ya. Belah Okay, kalau ada kiri. kalau siapa kamu serupa senang dia jadi mudah. Sebab tu yang saya suruh beli tu. Macam tu. Okay, belah kiri kita tengok syaribah yashrabu syurban. Okay. Seperti dia adalah meminum. Al-ma'a air. Okay, al-ma'a itu air. So dia tulis kat situ ini al-ma'a. Al-ma'. Kan? Al-ma' itu adalah air. Okay. So dekat sini arti dia lah, bahasa Melayu dia arti dia lah minum. Ya. Meminum lah. Meminum. Macam itulah. So kita tahu lah asal kata perkataan tersebut. Okay. Bila kita faham ni, ya. So kalau kita jumpa perkataan macam tadilah, kalau kita jumpa perkataan yang dia lebih daripada 3 huruf, kan? Nanti kita akan ambil contoh lah. Kita ada contoh nanti. Nah, ni kat sini saya ada ambil beberapa contoh. Contoh perkataan al-maghdub. Apa kita nak buat? Macam contoh perkataan al-maghdub ni. Apa nak buat? Okay, asal kata dia maghdub. Ni dalam Al-Fatihah kita jumpa kan? Ya, kita jumpa dalam Al-Fatihah perkataan dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Okay, saya buat contoh. Tengok. Ini tak ada. Buku ni tak ada. Okay. Saya ambil perkataan dalam teks dalam ini. Okay. Sekejap kat sini. Okay. Contoh perkataan al-maghdub yang kita jumpa dalam ni. Okay. Inilah perkataan alif, mim. Okay. Ni kita jumpa lah. Okay. Al-maghdub. Al-maghdub samalah. Alif, lam, mim, ghain, ba, waw, ba. So sekarang ni, macam mana kita nak tahu
kita tahu setiap perkataan ni dia ada asal kata, kan? So kalau dia ada banyak perkataan, kita nak cari, kita kena tahu apa dia. Kita nak cari apa dia? Ingat, kita nak cari 3 huruf saja. So, ini adalah asal kata. Ya. So kalau memenuhi 3 syarat ini setelah kita usahakan, kita tahu itu adalah asal kata. So baik, sebab contoh. Perkataan al-maghdub. Al-maghdub tu, so step pertama macam mana kita nak buat perkataan al-maghdub ni? Kita kata pertama, cara sekiranya anda ingin mencari asal kata perkataan lebih daripada 3 huruf, maka caranya adalah seperti ikut. Pertama, ikut step ni. Ya. Pertama, buang alif lam. So, bila kita buang alif lam dalam al-maghdub tu, kan? Okey. Kita akan jumpa bila kita buang alif lam tinggal soal al-maghdub, buang alif lam tinggal maghdub, tinggal ni mim ghain dha waw ba. Lepas tu yang kedua, membuang ta marbuta. So dia tak ada ta marbuta, so tinggalkan. Pergi step 3. Buang mim di awal perkataan. So kita ada mim di awal perkataan ni. Okey? Mim di awal perkataan ni. Okey? So kita buang, tolak kita buang mim jadi ghain dha waw ba. So buang huruf alif atau waw atau ya. So dekat sini kita ada huruf alif waw. Ada huruf waw. Kita buang huruf waw, tinggal ra, ba, ba. Kita buka kamus. Sekarang kita buka kamus. Ghain, ba, ba. So cari, kita nak tahu. Sekarang ni kita nak tahu, kita tahu dah baris pertama dan baris ketiga mesti, huruf pertama dan huruf ketiga mesti baris atas. Cuma huruf kedua tu, apa baris dia? Jom kita tengok. Ghain, ba, ba. Okey, muka surat berapa? Siapa jumpa? Muka surat 267. Sebelah kanan. Ya. So dekat situ ghadiba yaghdabu. Ghadiba. So kita tengok dekat situ. Jadi asal kata dia adalah ghadiba. Ya. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 267 Kak. 267 sebelah kanan. Okey, 267 sebelah kanan. Okey, so kita akan jumpalah. So asal kata dia apa dia? Ya. Kita tengok kat sini. Asal kata dia kita jumpa ghadiba dalam kurungan ghadiba ghadiba. So, kemudian yaghdabu. Ya. Ghain, pun, ba, baris atas, ba baris depan. Kemudian, kita ada lagi perkataan. Seterusnya, tak perlu dihiraukan. Buat masa ni. So, kita akan dapat erti dia. Ya. Erti dia dekat situ adalah, apa dia? Menjadi marah. Menjadi marah. Marahlah. Menjadi marah. So dekat situ lah menjadi marah. Marahlah arti dia. So, baik. Boleh dapat. So saya nak cuba. Okay. Ini saya bagi contoh lah. So nanti contoh seterusnya pun ada lagi. Contoh kat sini. Perempuan cuba cari. Sekarang saya nak perempuan cari beberapa perkataan. Kan? Ini saya rasa kita dah buat hari itu tapi tak pastilah. Okay. Okay. So ni antara contoh macam soal kafirun.
Yang kita tengok sekejap surah Al-Kafirun Al-Quran. So, yang penting ni kita tengok ni ya, step ni ya. Ya. So apa-apa yang kita perlu buang. Okay. Baik. Cuba tengok Al-Quran, perkataan surah Al-Kafirun. Tengok pada perkataan, beberapa perkataan lah. Saya ambil dekat sini, pertama. Ya. Hmm. So, baik. Kita tengok. Dia kata kuliah ayyuhal kafirun. So, perkataan kul tu semua tak banyak perkataan. Tengok perkataan al-kafirun. So, al-kafirun. Saya buat contoh. Ya. Inilah perkataan dia al-kafirun. Ya. Kita tengok dekat sini. So, al-kafirun. Bila kita go through, apa nak buat? Kita kena buat pertama, nak buat apa? Al-kafirun. Nak cari asal kata dia. Buang alif lam tak. Alif lam. Buang alif lam. So tinggal kaf, alif, fa, wa, ra, waw, nun. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas tu buang Alif. buang alif. Lepas tu buang Waw nun. lepas tu buang waw, nun, tinggal Kafara. kafara. So kita buka kamus, kita akan jumpa kafara yakfuru. Kafara yakfuru. So kamus akan beritahu kita lah baris tengah tu apa dia. Ya, kafara ke, kafira ke, kafura ke, yakfuru ke, yakfiru ke, yakfaru ke. Kamus akan bagi tahu kat kita. So, tengok dekat kamus untuk tentukan. Macam hasada. Hasada yah apa? Yahsadu ke, yahsudu ke, yahsidu? Yahsudu. Kan? Sepatutnya kan? Yahsudu. Yahsudu. Kalau buka kamus, jumpalah perkataan tu. Abada. Tengoklah dalam kamus. Okey? So, begitu juga. Hasidin. Macam perkataan hasidin. So, kita tahu bila kita buang alif, tinggallah kita ikuti step yang kita sebut tadi. So, buang alif lam. Tak ada alif lam, dah buang alif lam. Tengok ada tamar buta ke tak. Tak ada. Kalau dah buang, kalau ada, buang. Kalau tak ada, pergi dekat tengok. Tengok apa nombor 3. Oh, buang mim di awal perkataan. Kan? So, kalau tak ada, pergi, kalau dah buang atau tak ada, pergi kat bawah lagi. So, step seterusnya lah. Ya, step seterusnya. Ni. Boleh faham ni? Perempuan boleh tengoklah. Ayat-ayat sebut. Saya nak susun sekejap. Ini yang sebenarnya latihan-latihan yang kita buat bersama-sama pelajar sebelum ni. Perkataan abiduna tadi.
buka Al-Kafirun. Tengok perkataan ayat yang ke ayat yang ketiga Al-Kafirun. Wala antum abiduna. So abiduna apa nak buat? Okey. Abiduna. Kita go through step tersebut, kita akan nampak kita kena buang alif dulu. Kan? So buang alif, tinggal ain badal waw nun. So kita tengok lagi, oh kita kena buang waw nun, tinggal ain badal. So kita kena cari kamus dan tentukan perkara tersebut. Al-Kafirun, okey. Ni syata ni tak perlulah. Kan? Makul, mutahharah, mukhlisin, musyrikin, malaikah. Kan? Okey. Itu di antaralah. Okey, boleh faham ni? Okey, harapnya kita faham lah ni. Kalau tak faham, tolong tanyalah. Saya minta perempuan tolong saya lah. Tak tolong apa? Tolong tanya. Kalau perempuan diam-diam, saya tak boleh nak tolong. Apa yang saya boleh tolong? Jadi insyaAllah ini akan memudahkan kita. Saya buang ni semua, saya pindahkan dulu. Okey Ustaz, maknanya kita ambil perkataan tu, kita dah buang-buang semua, jadikan dia 3 huruf. Lepas tu untuk tahu baris, kita kena cari kat kamus lah, baru kita tahu maksud asal perkataan tu. Sebab kita boleh tahu baris, kita boleh tahu ketentuan baris, dan kedua kita boleh tahu makna. Okey. Maknanya kalau translation yang dia punya dekat tu ayat tu, katalah macam Al-Kafirun, orang-orang kafir ni, kita tak boleh lah tembak terus kata kafir je. Tak boleh. Cuba tengok. Okey, tengok perkataan kafir tu apa dia. Kita ambil kan? Al-Kafirun. Kafara. Kita ambil dulu. Dan kafara. Okey, muka surat berapa? Muka surat 3, 4, 8. So, baik. Kita maksud dia ada beberapa maksud. Satu, kafara terjemah menutupi. Sebab tu kita kata yukaffirullahu sayi'atihim hasanat. Yukaffiru. Kaffara yukaffiru. Allah menutup segala kesalahan-kesalahan dia. Kan? Itu menutup. So ada kafir juga. Artinya lah bawah tu kafir, lawan beriman. Seorang tak beriman lah. Kafir lawan iman. Okey. So bila nak kata orang-orang, bukan semestinya dia artinya orang-orang kafir semata, tak. Dia akan berubah. Dia akan berubah. Macam ni Al-Kafirun ni orang-orang yang kafir. Betul, orang yang kafir. Tapi tetap ada perkataan kafir dekat situ. Dia tak akan boleh berubah. Asal kata dia tetap ada dekat situ. Cuma kita tambah orang-orang yang orang-orang yang kafir. Macam makul. Makul ni apa dia? Yang dimakan. Apa kata akala? Apa arti asal akala? Akala artinya makan. Begitulah. So dia ada tambahan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita kena tambah banyak perkataan. Contoh makul ni tadi. Makul kita kena tambah apa dia? Yang dimakan. Yang dimakan. Ada perkataan yang, ada perkataan di. Tapi makan tu. So yang di tu imbuhan dalam bahasa, untuk kita macam satu ayat. Satu ayat kan. Tapi dalam bahasa Arab itu satu perkataan yang dimakan. Makul. Al-Kafirun. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. So, orang-orang tu perkataan lain. Yang perkataan lain. Kafir perkataan lain. Dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, orang-orang yang kafir tu satu package. So, macam mana benda tu? Tetap perkataan kafir tu tetap wujud dekat situ. Macam mutahharah. Begitu ya mukhlisin. Abiduna. Segalanya lah. So macam kita kata, okey baik, macam kita kata syaraka yashraku. Syaraka yashraku.
Kan? Perkataan ni contohnya. Saya ambil ni. Perkataan musyrikin. Asal kata musyrikin, kita dapat erti dia menyekutukan. Kan? Okay. So, erti dia lah menyekutukan. So, musyrikin adalah orang-orang yang menyekutukan. Lain ya. So, dia ada orang-orang, dia ada imbuhan bahasa kita kena tambah-tambah. Nanti insyaAllah kita akan belajar bab penambahan tu. Ya. Bab penambahan tu. Macam al-maghdub tadi. Kalau kita tengok tadi, kita belajar tadi, kita tengok al-maghdub. Jadi kita ambil contoh al-maghdub. Apa maksud al-maghdub? Ya? Yang dimurkai kan? Yang dimurkai. So bahasa kita ada yang di tu. Bahasa Arab tak ada yang di tu. Yang di tu dalam bahasa Arab package dah. Ya? Dah termasuk dalam package perkataan. Ya? Dalam bahasa Arab dah masuk package perkataan. Ya. Ini. Ini istighfar. Contoh seperti istighfar. Asal kata ghafara. Istighfar ni apa dia? Permohonan. Ada perkataan permohonan pula. Permohonan keampunan. So nanti kita akan belajarlah macam mana nak penambahan tu semua kita akan belajar. Tapi penting sajalah kita kena tahu asal kata dulu. Daripada asal kata ni lah yang boleh jadi berkembang macam-macam perkataan ni. Tu yang ada penambahan yang saya kata tadi. Permohonan, ni orang-orang. Kan? So macam mana nak tambah tu kita akan belajarlah nanti. Okay. Boleh faham? InsyaAllah Ustaz cuba. Okay. Ya, Alhamdulillah. Itu satu perkembangan yang baik kalau kita faham. Cuma sekarang ni kan, saya nak bagi kita latihan lah. Kan? Latihan untuk kita nak make sure, nak pastikan kita betul-betul dapat tangkap benda ni. Cuma tinggal lagi, saya nak tanya lagi sekali. Semua kita kalau nak buat ni, nak belajar ni, kita kena ada kamus ni lah. Kan? Kamus ni. Sorry. Kamus ni saya dah hantar tadi dalam grup. Ya. Nanti perempuan boleh tengoklah secara online ke, perempuan pergi ke kedai buku ke, atau perempuan pergi ke Dewan Bahasa ke, kan? Mana-mana pun lah, Dewan Bahasa Pustaka pun. Kalau perempuan suruh saya beli, saya akan pergi dekat Dewan Bahasa Pustaka lah. Kan? Dewan Bahasa Pustaka ada saya beli ni dulu. Jadi, kalau nak saya belilah. Tapi saya lebih senang kalau perempuan beli sendiri kan. Tapi kalau perempuan takut, risau, ada sebagian kita risau, takut beli yang salah ke apa ke, nanti beritahu dekat Kak Zaidah, kirim duit dekat dia, kemudian saya akan belikanlah untuk penggunaan kita. Baik. Okay. Baik. Okay. Dan insyaAllah, so sekarang ni saya akan bincangkan kita tentang perkataan-perkataan. Okay. Perkataan-perkataan. So, saya nak kita tengok dalam Al-Quran Karim. Ya. So, kita ada berapa orang dalam ni? Kita cuba sekejap. Okay. Okay. Minta maaf sebab saya tak tahu siapa. Okey, baik. Saya nak tanya ni, cawangan Seri Muda ni. Kakak yang mana satu ya? Kak Zeti. Okey, Kak Zeti. Okey, Kak Zeti. Okey, Pak. Okey, Kak Zeti. Okey, sekarang ni Akak ada kamu dah belum? Ada. Okey, baik. So, sekarang ni saya bagi perkataan Akak cari ya. Boleh? Okey. Cuba. Okey. Okey. So, Kak Zeti ambil perkataan dalam surah An-Nasr. An-Nasr. Okey. Perkataan Al-Fathu. 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 So, tengok dalam Surah surah An-Nas Nasr ya? tu ayat pertama. Nasr. Nun Sara. Nasr. Bawa Al-Kafirun.
Bawah Al-Kafirun. Ha. Okey, iza ja'a nasrullah. Ha. Okey. Al Ayat apa Al-Fathu tadi, tu Kak? yang last sekali. Al-Fathu. Al-Fat. Ayat pertama, Al-Fat. hujung Okey, okey. sekali. Okey, ayat Hmm. pertama kan? Okey. Ha. Al-Fathu, okey? Ha. Cari perkataan tu sekarang. Cari sekarang. Okey. Ha. Kak Macam mana Zuraida. nak cari? Ha. Tadi dah bagi Kak Ida macam mana nak cari. Muka Okey, surat okey, cari kamu sekarang. Okey. 276 Zeti, 276. Okey. Kak Ha, Kak 27. Zuraida. Ya, saya. Okey. Saya nak bagi perkataan yang okey. Perkataan ayat keempat daripada surah Al-Masad. Perkataan keempat. Ha. Hammalata. Hammalata. Naam. Okey. Kak Cik Wei kita. Ha. Cik Wei. Ada tak? Ada. Okey, ada. Okey. Surah apa Ustaz? Nanti nak cari ni. Saya Dia kena ambil orang Quran pandai. dulu lah. Ustaz, saya ambil Quran dulu. Okey, pergi cari. Okey. Okey, muka Dapat surat. dah. Okey. Okey. Ayat Okey. surah. Nah, sebentar. Sebentar. Okey. Okey. Perkataan ayat ke-8 daripada surah Takatsur, An-Na'im. Benda Al-Kausar. At-Takatsur. At-Takasur. Muka surat berapa Ustaz? 600. 600. Sekejap. Sekejap. Ayat 8. Okey. Ayat 8. Betul dah? Mana nombor 8 Ustaz? Tak jumpa. An-Na'im. Last sekali lah. An-Na'i. Okey. 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 Siapa lagi? Kita ada Kak Romaini. Kak Romaini dah expert dah. Mak Ustaz, kamu tak ada lagi ni. Kamu tak ada lagi. Okey. Tak apa. Syarizawati. Islam je. Cik Wei, tolong tutup mic Kak Cik Wei. Sorry. Yes. Okey saya bagi akak pula. Okey, saya nak akak cari, nanti saya pusing balik cari dulu, saya bagi dulu. Perkataan Surah apa Ustaz? sebentar. Belum jumpa lagi. Saya tengah cari lagi. Semangat Okey. Cari perkataan surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Muka surat 598. Okey. Tengok ayat yang pertama. Al-Musyrikina. Okey. Jumpa Ustaz. Okey, cari perkataan tu. Okey. Kita seterusnya pergi kepada Cik Puan Siti Esah. Okey Ustaz. Okey Kak, kita cari perkataan, akak cari perkataan mukhlisin, ayat yang kelima. Al-Bayyinah, mukhlisin. Ayat yang kelima, nampak tak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ayat apa Ustaz? Surah apa Ustaz? Ayat 5. Al-Bayyinah, muka surat 598. 598 Al-Mukhlisin. Naam. Okey. Nanti Okey. Kak Rokia. Nanti kejap. Macam mana? Okey, jumpa. Okey, jumpa. Okey. Kak Rokia. Okey Kak Ustaz. Rokia tak ada
Ada. Okey. Ada. Okey. Okey Kak Rokia. Saya nak Kak cari perkataan yang kedua. Al-bayyinah mutahharah. Mutahharah. Nak cari apa ni? Al-bayyinah ayat ke? Ha? Nak Cari cari apa? Tak ada call, tak dengar Ustaz cakap. Cari asal kata ke makna dia ke Asal apa? kata ke? Asal kata. Asal kata dan makna. Asal kata dan makna. Okey. Okey, Kak Siti Salbia. Kak Siti Salbia. Saya. Okey. Boleh Ada kamu Saya insya-Allah. Ada Okey, Ustaz. Okey, baik. Okey, sekarang ni saya akan cari perkataan sekejap. Bertakwa. Okey. Surah At-Tin, muka surat 597. At-Tin. Okey. Cari perkataan yang terakhir. Ayat yang ke-8, Al-Hakimin. Al-Hakimin. Okey. Okey insya-Allah. Okey, Kak Zubaidah Hasan. Kak Zubaidah Hasan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, tapi kat luar ni Ustaz, tapi tak apa Ustaz bagi je. Oh ya ke? Ada laptop je dengan nota je. Tak apa Ustaz bagi je. Okey, bagi Okey. Tapi hari ni akak pakai nama orang lain tak pakai nama anak Akak kat luar bawa laptop, pinjam laptop orang. Okey. Okey, sebentar Kak ya. Okey. Nanti saya cari. Tapi kamu tak ada Ustaz, cari dekat handphone je ni. Oh ya ke? Boleh dapat ke? Tak, cari je lah. Ustaz bagi je lah, nanti saya cuba cari. Okey, tak apa. Okey, baik, tak apa. Lupa buat kamus. Ya. Nota bawa. Tak apa. Oh, nota bawa. Kamu bawa. Sekejap saya cari perkataan ni. Tengah pening cari perkataan. Bukan budak juga cari perkataan nak bagi orang. Okey. Ayat yang ke-12 Suratul Fajar muka surat 563. Ayat yang ke-12. Suratul Fajar. Muka surat 593 ayat yang ke-12. Perkataan yang saya nak cari al-fasad. Al-fasad. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat ke-12. Ayat 12. Al-fasad ya. Fasad. Okay. Fasad. Okey Ustaz. Okey. Okey. Okey, ni Kak Jamaliah ni kalau tak silap saya ni. Betul Kak? Kak Jamaliah ada ke? Ada Ustaz. Okey Kak. Boleh Boleh buat Boleh. Suara pun dah hilang dah tu. Okey. Okey Kak, cari perkataan Suratul Fajar. Suratul Fajar ayat Suratul Fajar 594 muka surat 594. Ya. Cari perkataan mardiyah ayat yang ke-28. Mardiyah ayat 28. Mardiyah. Mardiyah yang last tu Ustaz. Okey, Mardiyah lagi. Okey. Itu je. Satu je untuk terus test. Terima kasih. Okey, kita kembali kepada orang yang pertama kita panggil tadi. Siapa? Okey Ustaz. Okey, akak punya apa? Dah buang semua, tinggal huruf Fatahah. Yang tadi kat kamu dia tulis kat situ balik atas semua Fatahah bermaksud membuka pintu. Okey, membuka, bukan membuka pintu. Al-bab tu pintu. Dia kata Fatah al-bab. Contoh dia kata al-bab tu pintu lah. Macam Ahmad al-bab, Ahmad pintu. Al-bab tu pintu. Okey.
So fataha tu, erti perkataan fataha tu dia buka. Betul lah tu. Fataha yaftahu. Baik. Okay, Puan Inon Asmumi. Ada? Tak belum bagi Okey. apa-apa kat saya. Oh, tak bagi lagi ya? Oh, tadi saya tak bagi lah. Tak bagi ya? Belum, Allah tak ada. Allah. Okey. Tak apa. Okey, sekarang saya bagi Okey, sekarang saya bagi. Okey, tengok ayat yang ke-14 suratul Balad. Ayat surah Ustaz berapa Al-Balad ni? muka surat 594. 594. Ayat yang ke-14 perkataan masghabatin. Jumpa tak? Lupa. Okey, buat yang itu. Okey, kembali kepada Puan Hidayah kan? Betul? Hidayah Ismail. Kak Syarifah Ustaz. Kak Syarifah Kak Ustaz. Syarifah. Okey, Kak Syarifah. Apa Okey, Ustaz Kak. tak bagi lagi Ustaz? Tak bagi lagi juga? Allah, Ustaz lompat Cik Ani terus. Oh, iya ke? Okey. Yalah. Okey. Sekejap. Saya bagi sekarang. Okey, ramai orang. Okey. Akan buat ayat 15 surah Al-Balad. Al-Balad. Maqrabatin. Al-Balad maqrabatin. Makrobatin. Rabatin. Okey. Makrobatin. Okey, Ustaz. Okey, tolong tutup mic yang lain. Okey. Kak Ani, Cik Weh. Puan Inon, tolong tutup mic. Okey. Ya, saya Ustaz. Kak ni dah dapat belum? Dapat dah. Buangnya alif lam. Buang ya. Apa dulu? Naim. Al-Naim. Naim. Surah Al-Kasur. Buang alif lam. Al-Kasur. Buang alif lam dan ya. Jadi Nun yang tinggalnya nun ain min. Naim iaitu nikmat. Betul tak? asal kata dia apa? Nauma. Nun ain min. Betul lah, huruf tu baris dia saya Naima Yan umu. Naima Yan umu. Ya, betul. Muka surat berapa kamus? 429. 429. Yan umu. Dalam kurungan? Yang lain tak ada kurungan pun. Okey, nama yang umum. Okey, tak apa betul tu. Itu perkataan erti dia lah lembut halus kan? Halus. Bukan nikmat Ustaz. Bukan. Dalam, okey, tak apalah tu. Okey lah tu. Yang sebenarnya ni dalam ni nikmat dia kata. Dalam yang mana? dalam Quran ni nikmat. Makna ayat nombor 8 tu. Tak boleh ikutlah Quran lah. Tak, itu bukan betul dah tu. Tapi yang sebenarnya sebab macam ni perkataan naim ni dia asal perkataan nikmatun. Tak apalah, tak apa. Yang penting dapat tu. Yang akak punya ni akan tengok dekat sini. Akan nak tengok yang Al-Quran tu, akan tengok sebelah kiri tengah-tengah. Nampak tak perkataan apa dia? Tengah-tengah. Sebelah kiri tengah-tengah. Ayat nombor berapa? Sama, muka surat 429 tu kamus. Naimun. Tak ada. Dalam kamus. Ni akan nak tanya tadi nak sama dengan kamus. Sama-sama dengan Al-Quran. Perkataan tu naimun. Betul-betul Ustaz. So tapi asal kata tu naumah tu lah. Betul lah tu. Betul. Okey, terima kasih. Sama. Okey, seterusnya siapa? Okey, Kak Ramani tak ada. Kak Syarizawati. Saya Ustaz. Lepas akak semua betul alif lam mim tinggal shin. Akak perkataan apa dulu? Surah apa dulu? Al-Bayyinah. Okey, surah Al-Bayyinah. Ayat yang pertama tu wal musyrikin tu. Okey. Akak buang
Al-musyrikin. Tinggal huruf Okey, shin, akak dah. ra dengan Okey, baris dia apa? syarika. Syarika yash. Yashroku, Okey, syarokat. syarika yashroku. Okey, tak apa. Okey, syarika yashroku, erti dia apa? Putus talinya. Okey, muka surat. Tengok. Jom kita tengok sekejap. Putus tali jadi dia Okey. Oh, putus dia. Tak, kita tengok dulu. Kau tak buat akak tengok tadi muka surat berapa? Ke surat 166. 166. Okey, baik. 166. Akak tengok sebelah kanan, bawah. Kanan bawah. Akak tengok sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas. Syarika yashroku syarikan. Bersekutu, bersyarikat dengan dia. Mana Ustaz? Sebelah kanan sama. 166 tapi sebelah kanan. Sebelah kanan. Atas sekali. Dalam kurungan. Atas. Dalam kurungan. Sekejap. Bersekutu. Bersyarik. Syarikat. Oh, ada. Oh, jadi okay. So, nanti akan ambil terompa putus talinya masalah lah. Nanti dia akan jadi layang putus talinya juga. Tak apa. Yang penting dari sini, saya nak kita dapat tahu muka surat berapa, dekat mana, macam nak cari. Itu je yang penting buat masa ni. Okey, terima kasih Kak. Kakak tahu nak macam mana ya? Sebab sama kan? Nanti kita akan belajar. Sebab satu perkataan tu dia tak sama sebenarnya. Macam ni kalau akak tengok yang sebenarnya, syarika yashroku. Okey. So dia kat situ syarokan. Yang lagi satu syarikan. Nanti kita akan belajar bab tu. Tak apa. Yang itu tak apa. Ini yang penting dia dari dekat-dekat tu okey dah tu. Okey. Sama. Baik. Cik Puan Siti Esa. Okey Ustaz. Mukhlisin. Okey, akak punya perkataan apa? Mukhlisin. Surah Bainah. Surah Al-Bainah. Surah. Ayat 5. Wa ma umiru. Mukhlisin. Okey, baik, teruskan. Buangkan mim. Buangkan ya nun. Jadi dalam kamus khalasa jadi atau cuci kan ia. Satu lagi khalasa lepas ia daripada sejahtera. Khalasa okey, baik. Muka surat kamus? Kamu sendiri Ustaz. Okey. Mudhar dia punya khalasa yakhlusu ke yakhlisu? Sekejap. Khalasa dia tak ada pula. Yakhlusu. Tak ada yakhlusu. Itu yang saya buat tu yang saya tak nak tu. Sebab tu saya kata ada. Takhlusu ada. Okey, sepatutnya dia perkataan tu akan jadi sepatutnya perkataan tu jadi khalasa yakhlusu khulus. Yang sebenarnya. Okey, tak apalah. Takhlusu ada. Takhlusu. Itu panggil takhallasu kan? Takhallasa. Betul? Betul. Takhallasu ke takhallasu? Takhallasa ada. Dia dhammah takkan ada. Ya. Khalas semua dia tak ada dhammah. Dia tak ada dhammah yang akhir tu dia akan dhammah, disebut semua akan fathah. So dalam yang saya sebut inilah khalasa yakhlusu, huruf sad dia tu mesti dhammah. Dhammah. Okey. Jadi tapi akak punya tak adalah tu, tak apa. Okey, baik. Ya. Erti dia adalah bersih. Kalau ikut dalam Quran memurnikan. Okey. Sebab kalau kita tengok dalam kamus, erti dia adalah bersih. Bersih. Murni tu bersih lah. Macam tu lah. Okey.
Baik, kita pergi kepada Kak Rokia. Terima kasih. Puan Siti Esa. Okey, akak punya apa dia? Ha? Mutahharah. Mutahharah. Okey, baik. Buang mim. Hmm. Ayat ke-6. Okey. Ayat ke-6? Ayat kedua kan? 6. 2 saya silap tengok pula. Ayat kedua. Buang mim. Buang kamu sama kita. Sama tuta tu tinggal toharo. Okey, arti dia? Yang suci. Okey, suci ya. Suci. Tahara. Tahara. Okey. Baik, seterusnya kita panggil Kak Puan Siti Salbia. Kak Siti Salbia. Ya, saya. Okey, akak punya apa dia? Sekejap. Surah At-Tin ayat 8. Al-Hakimina. Okey, kita buang alif lam, kita buang alif dan kita buang ya nun. So tinggal hakama. Kamus ya? muka surat kamus muka surat 76. Belah kiri. Okey, cantik. Hakama yahkumu artinya memerintah, menghukum. Okey. So banyaklah dekat situ. Okey, memerintah atau menghukum. Okey. So nanti kita akan beritahu lah Allah sebaik-baik penghukum. Okey, baik. Terima kasih Kak. Okey. Kak Zubaida boleh? Kak Zubaida. Tak ada kamus tak, tapi dia fasil dal. Tapi insyaAllah Ustaz agak boleh faham dah cari tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. So, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, Kak Jamalia. Okey Ustaz. Akak punya apa? Saya Al-Fajr ayat ke-28. Mardiyah. Buang mim sama ta. Tinggal wadiyah. Yang diredai. Rada. Okey, rida, betul. Rada. Okey, baik. So, Kak Zuraida. Ustaz, saya tak ada kamus lagi Ustaz. Ya. Okey, nanti siapa tak ada kamus bagi tahu je lah. Bagi tahu lah nanti. Ada saya ada yang ini kan saya ada 2. Nanti saya lap-lap kalau boleh tengok lagi saya akan gunalah. Okey. Okey, Kak Zuraida. Akak ayat Al-Masad ayat 4. Okey. Hamalah. Buang tarmabutah, buang lam. Buang alif. Buang alif. Okey, Buang tarmabutah, buang alif. Jadinya hamalah. Hamalaya. Lepas tu kamus dia hamalah yahmilu hamlan. Okey. Betul. Betul. Ni apa? Page 79. Okey, cantik. Ertinya memikul atau mengangkat. So isteri dia adalah pemikul kayu api. Masuk dia kat situ. Isteri Abu Lahab adalah pemikul kayu api. Okey, sama. Baik, kita masuk. Okey, kembali siapa tadi yang terlepas tadi? Siapa tadi? Kak Inon kan? Okey. Aku saya pun tak dapat ni. So saya pun tak ada kamus. 594. Mas Rabah. Saya buang mim, saya buang tak ada. Saya buang mim, saya buang sin. Tapi saya pun pelik juga ni. Kalau buang mim, buang sin, buang tamaruta tinggal roi dengan ba. Takkan 20 huruf je saya tak tahu. Rabah. Kenapa akak buang apa akak buang tadi? Buang sin. Kenapa kena buang sin? Kena buang sin ke? Ustaz Perdana yang ke-6 tu membuang sin dan ta dan huruf yang sebelumnya. Tu sin apa? Nanti dengar dulu. Buang satu-satu, kekalkan 3 huruf. Kalau akak dah buang semua huruf yang ada. Jadi kenapa tak ada huruf lah?
So buang Itulah saya satu tinggal. satu. So Ustaz dia kata membuang sin dan ta. Okey, akak tengok Buang dekat lah sin sini. tu. Okey, So, baik. buang mim, Saya buang kata dengan kat ta. sini. Pertama. Okey. Ikut step tu saya kata. Okey, cuba tengok balik. Kalau okey, akak dah buang tamadun Okey. dah. Akak dah buang mim. Okey. Dah tinggal Mim, lah 3 huruf. Kenapa dah buang lagi habis semua? Macam tu. Kalau go through semua tak boleh. Dia kena step satu-satu. Yang penting kita kena kekalkan 3 huruf. So tinggal apa saroba. Saroba dah tinggal dia. Betul. Ya, betul. Okey. Kalau macam tu Jadi apa Ustaz? saraba okey. Saroba tu. Okey, apa arti saraba? Kalau kita tengok dalam kamus, kita kena cari kamus lah perkataan saraba, kan? Sebab banyaknya benda ni dipakai dalam Al-Quran, ya. So sekejap saya cari perkataan saraba. Saraba erti dia okey. Sariba, lapar yang lapar lah. Kat situ ada perkataan sariba. Saraba. Betul? Oh, lapar Saraba. lah. Lapar. Ada kelaparan kat sini. Okey. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Sama seterusnya siapa? Habis dah kan? Akak Ustaz. Hai. Okey. Tak nak tanya ke? Okey lah. Okey. Amboi. Okey. Silakan. Saya tanya tu lah, saya dah lupa dah satu Okey, terlepas. Itulah. Jadi alhamdulillah dah tu. Apa perkataan akak? Alhamdulillah dah terlepas tu. Perkataan akak surah Balad. Ayat 15. Ayat 15. Okey. Perkataan? Ayat 15 makrobati. Makrobati. Kan? Okey. Betul. Buang min, buang tinggalnya. Koproba. Betul. Betul Ustaz? Betul. Menghampiri. Okay. Menghampiri, mendekati. Ya, betul. Okey, pandai. Okey. Dapat angka sikit. Okey. Alhamdulillah. 2 kali belajar baru dapat nanti Ustaz. Okey, Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Okey, mungkin cukup sekali itu dulu insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk majlis kita sedikit falas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Okey, iya. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kalau buku doa Ustaz saya dah cari dekat komplit semua tak ada. Kalau nak order ada kat mana Ustaz? Tak apa, saya ada Kak. Saya ada banyak, akak cakap je. Kalau buku doa tu saya ada banyak. Akak beritahu saya, nanti saya hantar. Nanti saya cakap dengan Kak Zaida. Ustaz, yang nota. So siapa tak ada? Tak dengar Kak, putus-putus. Nota yang warna-warni tadi tu postkan dalam grup. Okey Kak, boleh Kak, boleh. Ustaz. Okey, baik ya. Okey semua, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.